Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa zidna min karamika 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dapat lagi kita bersama pada malam ni. Kuliah Maghrib Kitab Al-Qawlud Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, karangan Ibnul Imad Al-Misri rahmatullahi alaih, yang diterjemahkan oleh Datuk Syekh Zakaria bin Ahmad Wan Besar, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman. Malam ni masalah yang ke-21. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apabila makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal daripada perbuatan sembahyangnya sebelum imam memberi salam tanpa niat mufaraqah, nescaya batallah sembahyangnya. Makmum masbuk imam dah 3 rakaat sembahyang maghrib. Rakaat yang ketiga imam, itulah rakaat pertama bagi makmum. Ataupun rakaat ketiga imam, itulah rakaat kedua bagi makmum. Rakaat ketiga, imam duduk tahiyat akhir sembahyang maghrib. Bagi makmum, rakaat ketiga imam tu adalah rakaat kedua dia. Dia perlu tambah 1 rakaat lagi bila imam bagi salam. Dia baca tahiyat, imam pun baca tahiyat. Imam baca tahiyat akhir, dia baca tahiyat awal. Habis dia baca tahiyat awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ tahiyat awal. Dia telah apa? Bangun. Untuk sempurnakan 1 rakaat lagi. Padahal masa dia bangun tu, imam belum bagi salam. Dan dia bangun dalam keadaan dia tak niat mufaraqah pun dengan imam. Maka apa jadi dengan sembahyang makmum tadi? Kata Syekh Ibnul Imad rahmatullahi alaih, batallah sembahyangnya, sembahyang makmum. Sama juga dengan satu orang. Kata pengarang, demikianlah bandingannya, batallah sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam kerana menambah rakaatnya tanpa berniat hendak menambahnya. Satu orang sembahyang sunat mutlak. Saja aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sembahyang sunat paling kurang 2 rakaat lah. Saja aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Allah Akbar. Kemudian dah 2 rakaat dah, dia bangun lagi untuk rakaat ketiga dan seterusnya. Dia bangun tu dalam keadaan dia tak niat nak tambah. Sepatutnya sebelum bangun, niat dulu. Tambah 2 rakaat lagi, jadi 4. Masalahnya tanpa dia niat nak tambah, dia telah bangun. Apa berlaku dengan solat? Solat dia batal. Solat dia batal. Samalah.
Makmum yang bangun untuk sempurnakan rakaat yang baki. Dia bangun tadi sebelum imam memberi salam. Sebelum imam bagi salam dan tanpa ada niat mufarakah. Maka sembahyang makmum tadi batal. Bila batal, dia kena buat balik lah. Kena sembahyang balik. Contoh yang lain, satu orang dia ambil wuduk. Kita tahu wuduk ni, anggota wuduk yang pertama adalah muka. Rukun wuduk yang pertama adalah niat. Niat hendaklah dipasang semasa basuh muka. Dia ambil wuduk, dia basuh muka. Masalahnya ketika dia basuh muka, dia tak niat wuduk. Sampai ke sudah. Basuh tangan, sapuh kepala, basuh kaki. Tak dia niat wuduk. Tempat niat ketika wuduk adalah ketika basuh muka. Dia basuh muka tapi dia tak niat wuduk. Apa berlaku dengan wuduk dia? Tak sah. Samalah macam makmum tadi. Dia bangun untuk tambah rakaat tanpa dia niat mufarakah daripada imam. Maka batal solatnya. Sama halatnya orang yang sembahyang sunat mutlak, dah 2 rakaat, dia bangun untuk tambah rakaat sebelum dia niat terlebih dahulu untuk tambah rakaat, sembahyangnya batal. Baik. Seterusnya, masalah yang ke-22. Wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Apa imam buat, itulah yang perlu dibuat oleh makmum. Kata pengarang, ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam berputar ia di antara muwafaqah dan musabaqah dan musawaqah. Yang antara imam dengan makmum ni, perbuatannya sama ada muwafaqah ataupun musabaqah ataupun musawaqah. Ada 3 kategori perbuatan makmum dengan imam dalam solat berjamaah. Baik. Definisi setiap satu. Apa dia muwafaqah, apa dia musabaqah, apa dia musawaqah. Dan erti musabaqah kata pengarang itu ialah mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Imam tak buat lagi, makmum dah buat. Imam tak takbiratul ihram lagi, makmum dah takbir. Itu musabaqah. Imam tak rukuk lagi, makmum dah rukuk. Itu musabaqah. Imam tak i'tidal lagi, makmum dah i'tidal. Itu musabaqah. Makmum mendahului imam dalam melakukan perbuatan solat. Dan erti musawaqah ialah menyertai, yakni serentak perbuatan dan perkataan dengan perbuatan dan perbuatan imamnya. Musawaqah maknanya serentak. Perbuatan makmum dengan imam sama. Sama-sama rukuk. Sama-sama i'tidal. Sama-sama sujud. Sama-sama takbir ihram. Itu makna musawaqah. Musawaqah ni sama ada pada perbuatan. Takbir ihram, perbuatan. Rukuk, perbuatan. I'tidal, perbuatan. Sujud, perbuatan. Perkataan surah Fatihah. Serentak baca dengan imam. Baca tasyahud.
Baca selawat. Itu perkataan. Serentak dilakukan dengan imam. Baik. Manakala arti muwafaqah pula ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Itu makna muwafaqah. Imam buat dulu, kemudian baru diikuti oleh makmum. Makmum punya perbuatan selepas imam. Itu makna muwafaqah. Jelas Musabaqah, musawaqah dengan muwafaqah. Baik. Kata pengarang, dan hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kira mendapati ia makmum akan imam pada rukun itu. Apa makna makmum ikut imam? Makna makmum ikut imam. Imam lakukan suatu perbuatan dan makmum juga melakukan perbuatan yang sama selepas imam lakukan, sebelum imam bertukar kepada perbuatan yang lain. Imam turun rukuk. Imam dulu rukuk. Kemudian barulah makmum turun rukuk. Dan makmum turun rukuk ni sebelum imam i'tidal. Itu makna muwafaqah. Bukan makna imam turun rukuk, makmum tak turun lagi. Imam dah i'tidal baru makmum turun rukuk. Itu bukan muwafaqah. Sebab apa? Itu bukan muwafaqah sebab makmum lakukan perbuatan tu setelah imam lakukan perbuatan yang lain. Yang seterusnya. Itu bukan muwafaqah. Baik. Dan inilah makna perkataan kitab Al-Minhaj. Pengarang kitab Minhaj ditulis dalam kitab dia apa dia? Dia kata wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang. Macam mana tu? Makmum nak ikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Dengan bahawa mentakhirkan gerak makmum dengan gerak imamnya. Imam buat dulu, barulah makmum buat. Perbuatan makmum kemudian ataupun selepas imam. Imam buat dulu, baru makmum. Mentakhirkan gerak makmum dengan gerak imamnya. Seperti mana perbuatan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia kaifiat solat sahabat dengan Nabi. Nabi buat dulu, baru sahabat buat. Bukan serentak, bukan mendahului. Seperti mana perbuatan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana perbuatan sahabat di belakang Nabi ketika solat? Ialah mereka tidak turun membongkok belakang mereka kerana sujud sehingga mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk sujud. Rasulullah dah sujud, barulah sahabat sujud. Dan demikianlah pada rukun-rukun yang lain. Sahabat lihat Nabi dah bangun. Daripada sujud, barulah sahabat bangun daripada sujud. Baik. Dalam kitab edisi Arab ni, ada ibarat Syekh Al-Imad rahmatullahi alaih yang tak diterjemahkan oleh Syekh Zakaria rahmatullahi alaih. Antara kenyataan ataupun ibarat Syekh Imad di sini, dia kata makmum kalaulah dia mendahului imam dengan satu rukun. Imam tak buat lagi, makmum dah buat. Macam mana tu?
sah ataupun tidak solat makmum tersebut. Syekh kata, kalaulah makmum ni mendahului imam dengan satu rukun sebelum imam mula solat. Imam tak masuk solat lagi. Makmum dah start solat dulu. Tapi niat dia menjadi makmum kepada imam. Imam tak buat lagi, dia dah buat. Imam tak masuk solat lagi, dia dah mula. Apa dia? Dia bagi contoh sini. Seperti makmum mendahului imam pada takbiratul ihram. Lama sangat imam nak angkat takbir. Makmum kata, biar aku dulu takbir. Allahu Akbar. Imam lepas tu baru takbir. Apa berlaku dengan sembahyang makmum tadi? Lam tanaqid, tak sah. Satu. Yang kedua, kalaulah makmum ni dia lakukan satu rukun sebelum imam lakukan. Dan rukun yang dia lakukan sebelum imam tu di tengah-tengah solat. Makna pada awal imam buat dulu. Imam dah takbiratul ihram dah. Allahu Akbar. Baru makmum takbir. Okeylah. Kemudian imam tak rukuk lagi, makmum dah rukuk. Mana makmum mendahului imam. Di mana? Di tengah solat, bukan di awal solat. Bukan di mula solat. Baik. Kata Syekh, kalaulah rukun yang dilakukan oleh makmum mendahului imam tu di tengah solat, tengok dulu surah rukun tu macam mana. Kalaulah rukun yang dilakukan oleh makmum lebih dahulu daripada imam itu mengandungi isyarah, makmum memutuskan qudwah dengan imam. Memutuskan apa? Qudwah. Berarti makmum tidak lagi mengikut imam. Dia sembahyang sendiri. Contoh, apa dia? Rukun yang dilakukan oleh makmum sebelum imam dan rukun itu terkandung di dalamnya makna memutuskan qudwah dengan imam. Iaitu memberi salam. Daripada awal, cantik. Takbir imam dulu, rukuk imam dulu, i'tidal imam dulu, sujud imam dulu. Okey. Tapi akhir sekali salam. Imam tak bagi salam lagi, makmum dah bagi salam dah. Jadi bila makmum bagi salam, salam makmum tu menunjukkan dia telah memutuskan apa? Qudwah dia dengan imam. Baik. Kata Syekh, kalaulah rukun yang dilakukan oleh makmum itu mengandungi makna dia telah putuskan qudwahnya dengan imam. Dan itu dilakukan min ghairi niyyati qat'iha min okey, tak apalah. Tanpa dia ada niat mufarakah, maka batallah sembahyang makmum tadi. Imam tak bagi salam, tadi kan dia bagi tu kan. Makmum bagi salam sebelum imam bagi salam, dan dia bagi salam sebelum imam tu tanpa dia ada niat mufarakah, maka jadilah sembahyang makmum tadi batal. Rugilah. Dah start dengan imam daripada awal, tapi pada akhir tu dia telah buat satu perbuatan menyebabkan sembahyang dia jadi batal. Batal. Contoh lain. Dia mendahului imam pada satu rukun. Dan rukun yang dia buat itu menggambarkan dia telah memutuskan qudwah dia dengan imam tersebut. Contohnya apa? Dia rukuk ataupun sujud ikut imam yang lain. Tanpa dia niat ikut imam tu dan tanpa dia memutuskan ikutannya dengan imam yang pertama. Macam mana tu? Dia di saf yang kedua. Imam di hadapan, belakang imam ada satu saf, belakang saf yang pertama, saf yang kedua. Dia di saf kedua. Dia di saf yang kedua. Okey. Kemudian
Dia mula dia mula solat bersama dengan imam. Imam takbir, dia takbir. Imam rukuk, dia pun rukuk. Imam i'tidal, dia pun i'tidal. Imam pertama. Tiba-tiba bila tang nak sujud tu, makmum imam ini yang berada di hadapannya telah sujud. Sebelum imam depan, imam sujud. Jadi dia telah ikut. Makmum yang berada di saf hadapan itu sujud. Padahal imam belum lagi sujud. Dia sujud tu kerana mengikut imam yang lain. Bukan imam yang asal. Jadi bila diikut, itu menggambarkan dia telah memutuskan qudwah dengan imam yang asal. Okay. Dia ikut imam yang baru ni tanpa dia niat terlebih dahulu memutuskan qudwah dia dengan imam asal. Dan tanpa dia pasang niat ikut imam yang baru. Tapi perbuatan dia tu menunjukkan seolah-olah dia memutuskan qudwah dengan imam yang asal dan juga memulakan qudwah dengan imam. Perbuatan dia menunjukkan. Tapi niat dia tidak ada. Apa berlaku dengan sembahyang makmum ni? Batal. Batal. Habis. Itu contoh makmum mendahului imam dengan satu rukun dan dia mendahului imam tu di tengah solat. Rukun yang dia lakukan itu menggambarkan dia memutuskan qudwah dengan imam. Baik. Tapi kalaulah rukun yang dia lakukan sebelum imam lakukan itu tidak menunjukkan dia memutuskan qudwah dia dengan imam. Ada ke? Ada. Contoh. Sama macam surah yang kedua tadi. Dia rukuk sebelum imam. Dia rukuk sebelum imam. Tetapi rukuk yang dilakukan tu ba'da qiraatil Fatihah. Imam baca Fatihah habis dah. Dia pun baca Fatihah dah habis. Tinggal lagi tunggu masa untuk imam rukuk. Tapi imam lambat sikit. Imam lambat sikit. Oleh kerana imam lambat sikit, dia rukuk dulu. Dia telah mendahului imam dengan rukuk. Tapi tidak menggambarkan dia memutuskan qudwah dengan imam sebab rukuk yang dilakukan itu setelah selesai baca surah Fatihah. Memang lepas surah Fatihah, rukun seterusnya adalah rukuk. Maka kata Syekh Ibnul Imad, lam tabtul salatuhu. Solat makmum ni yang mendahului imam satu rukun tak batal. Tak batal. Walaupun tak batal, tufawwid al-fadilah. Makmum tadi tak dapat fadilat berjemaah. Rugilah. Sembahyang berjemaah. Antara maksud kita sembahyang berjemaah untuk apa? Tak dapat fadilat 27, 25 tu. Tapi oleh kerana dia telah mendahului imam dengan satu rukun, dia tak dapat fadilat berjemaah. Sebelum ni, pada minggu yang lalu kita dah baca, kenapa tak dapat fadilat berjemaah sedangkan makmum tadi sembahyang berjemaah? Sebab dia telah melakukan apa? Sesuatu perkara yang khilaf dengan imam. Dia telah melakukan mukhalafah. Itu illah ataupun sebab yang dinyatakan kenapa luput fadilat berjemaah kerana dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang khilaf dengan imam. Imam tak rukuk lagi, dia dah rukuk. Maka fadilat berjemaah luput. Baik. Kalaulah dia rukuk sebelum imam rukuk. Yang tadi sama juga, dia rukuk sebelum imam rukuk. Tak batal solat dia. Cuma tak dapat fadilat berjemaah. Yang ini dia rukuk sebelum imam rukuk. Dan sembahyang dia batal. Bila tu? Bila mana dia rukuk tu sebelum imam menyempurnakan Fatihah. Bila dia rukuk sebelum imam menyempurnakan Fatihah, bererti dia telah mendahului imam berapa rukun? 2 rukun. Satu, dia baca Fatihah lebih dahulu daripada imam.
Yang kedua, dia rukuk sebelum imam. Dah 2 rukun dilakukan. Bila dia mendahului imam dengan 2 rukun, sebatallah sembahyang makmum. Mendahului imam 1 rukun tak batal. Tapi tak dapat fadilat berjemaah. Mendahului imam 2 rukun, batal sembahyang makmum. Baik. Ada lagi surah yang dilakukan oleh makmum yang menyebabkan sembahyang makmum ni batal. Surah tu apa? Mendahului imam 1 rukun tapi batal sembahyang makmum dia. Iaitu rukun yang dilakukan oleh makmum ni lebih dahulu daripada imam. Rukun itu menyebabkan dia telah mukhalafah dengan imam dengan mukhalafah fahisyah. Fahisyah maknanya yang teruk sangatlah. Mukhalafah yang agak teruk. Contoh dia apa? Tadilah. Dia bangun untuk sempurnakan baki rakaat sebelum imam bagi salam. Itu mukhalafah fahisyah. Kalau tanpa niat mufarakah, batal sembahyang makmum. Ataupun dia tertinggal daripada imam 1 rukun, juga batal sembahyang makmum ni. Bila mana rukun yang dia tertinggal itu menyebabkan dia dengan imam mukhalafahnya fahisyah juga. Contoh dia, imam sepatutnya pada rakaat kedua duduk tahiyat awal. Rakaat kedua ada apa? Ada tahiyat awal pada sembahyang yang 4 ataupun 3. Rakaat kedua ada tahiyat awal. Tapi imam dia terlupa duduk tahiyat awal. Dia terus apa? Dia terus bangun untuk rakaat yang ketiga. Makmum sedar, imam ni tak duduk tahiyat awal. Tak apalah, aku nak baca juga tahiyat awal. Nampak? Sekarang ni imam qiyam pada rakaat ketiga. Makmum duduk tahiyat awal. Maknanya dia telah apa? Tertinggal daripada mengikuti imam, iaitu qiyam untuk rakaat ketiga. Ini adalah takhalluf yang fahisyah kata ulama. Maka sembahyang makmum ini batal kalaulah dia duduk tahiyat awal itu tanpa ada niat mufarakah dengan imam. Sembahyang dia batal. Sebab apa? Takhalluf yang fahish. Boleh ke tegur imam? Subhanallah. Boleh ke? Kalaulah imam tadi bangkit, ketika dia bangkit tu, dia kepada qiyam lebih dekat, maka tak ada faedah dah kita tegur. Bila kepada qiyam lebih akrab, maka dia tak boleh turun duduk. Dia kena terus apa? Qiyam. Tapi dia, kalaulah dia bangkit, yang kita tegur, ketika itu dia kepada duduk itu lebih apa? Lebih hampir. Maka boleh kita tegur. Pada masa itu bila kita tegur subhanallah, imam boleh turun duduk tahiyat awal. Sebab apa? Dia lebih hampir kepada duduk dibandingkan pada qiyam. Maka dia boleh turun. Tapi kalau dia dah qiyam, dah berdiri tegak, masa tu kalau makmum tegur subhanallah, dia turun, batal sembahyang imam. Sebab apa batal? Sebab duduk tahiyat awal adalah sunat. Okay? Dia tak boleh. Sekarang ni dah qiyam. Qiyam sekarang ni dah rukun. Dia tak boleh tinggalkan rukun untuk melakukan perkara sunat. Kalau dia dah qiyam, dah tak boleh turun. Tapi kalau sebelum qiyam, sebelum sempurna melakukan rukun, dia boleh lagi. Syaratnya kepada duduk itu lebih hampir. Kalau dah kepada qiyam tu lebih hampir, tak boleh. Jadi nak tegur, makmum nak tegur pun, tengok dulu. Tengok keadaan imam ketika kita nak tegur tu. Kalau kepada qiyam lebih akrab, tak payah tegur lah, biarlah. Dan kita pun tak payah buat tahiyat. Bangun. Ikut apa? Imam. Kalau nak buat juga, kena niat mufah. Kalau tidak, dia akan jadi takhallufah fahisyah, batal sembahyang kita. Ini yang dinyatakan oleh Syekh Ibnul Imad. Contoh lain dia kata, imam baca ayat sejadah. Fasjud waqtarib. Bila baca ayat sejadah, kita disunatkan sujud sejadah. Tapi imam tak sujud. Imam tak
tak sujud. Makmum kata, kenapa imam tak sujud ni? Biasa pagi Jumaat sujud. Ni baca ayat sejadah bukan tak baca, tapi tak sujud. Makmum pun nak sujud. Makmum turun sujud. Allahu Akbar. Padahal imam tak sujud, memang qiyam. Tatajafa junubuhum manil madaji'i yad'u. Dia tak sujud. Mana makmum telah lakukan perkara yang khilaf daripada imam, dan perbuatan itu kata ulama fahishah. Maka sembahyang makmum tadi batal. Kalau imam sujud, baru makmum boleh sujud. Kalau makmum imam tak sujud, makmum tak perlu sujud. Ataupun imam baca ayat sejadah. Imam baca ayat sejadah. Imam baca ayat sejadah. Apa bunyi ayat sejadah tu? Dalam surah Sajadah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan. Ila akhir ayat. Imam pun sujud. Allahu Akbar, imam sujud. Makmum tak sujud. Makmum tak sujud. Bila makmum tak sujud, itu kata ulama adalah takhalluf fahsyah. Imam buat satu perbuatan yang mana perbuatan tu tak diikuti oleh makmum. Itu adalah takhalluf fahisyah. Bila takhalluf fahisyah, kalau makmum tadi tak niat mufaraqah, sembahyang makmum tadi batal. Kena beringat tu. Dan itu antara ibarat yang ditulis oleh Syekh Ibnul Imad dalam kitab Al-Qawlut Tam ni, yang tak diterjemahkan oleh Syekh Zakaria. Baik. Seterusnya, yang ke 23. Huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan juga musawaqah. Kata pengarang rahimahullahu taala, orang yang sembahyang berjamaah tidak simpang. Ditulis apa situ? Simpang. Tidak simpang maknanya tak sunyi. Ia daripada 3 bahagian ini. Bila sembahyang berjamaah, maka keadaan imam dengan makmum dengan imam ni tak sunyi daripada 3 ini. Sama ada makmum dengan imam muwafaqah, ataupun makmum dengan imam musabaqah, ataupun makmum dengan imam musawaqah. Tak sunyi. Tak kosong. Daripada salah satu daripada 3 keadaan ini. Baik. Maka musabaqah itu iaitu mendahului gerak sembahyang makmum atas gerak sembahyang imam. Imam tak buat lagi, makmum dah buat. Dan musawaqah iaitu serentak gerak sembahyang makmum dengan gerak sembahyang imam. Imam rukuk, makmum rukuk serentak dengan imam. Makmum sujud serentak dengan sujud imam. Manakala muwafaqah iaitu gerak perbuatan sembahyang imam mendahului gerak perbuatan sembahyang makmum dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum dengan gerak imamnya, dengan sekira-kira makmum sempat mendapati rukun yang mana imam lakukan itu. Ini sebenarnya ibarat yang berulang yang telah disebut pada masalah 22. Tak apa, kita baca je. Seperti yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 bahagian itu ada di antaranya haram. Antara 3 ni. Sama ada muwafaqah, musabaqah dan juga musawaqah. Ada yang dilakukan oleh makmum, hukumnya adalah haram. Haram mana apa? Dosa lah. Dan membatalkan sembahyang hukumnya. Bukan sekadar ianya haram, solat dia batal. Seperti contoh haram dan batal,
mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. Macam saya bagi tahu tadi lah. Imam belum rukuk lagi, makmum dah rukuk, dan ketika makmum rukuk tadi, imam Fatihah pun tak habis lagi. Fatihah pun tak habis lagi. Berarti makmum telah mendahului imam berapa rukun? 2 rukun. 1, rukun Fatihah, dia baca lebih awal daripada imam. Yang kedua, rukuk, dia rukuk sebelum imam. 2 rukun. Perbuatan makmum yang mendahului imam 2 rukun ni haram dan juga batal sembahyang. Baik, itu haram dan batal. Yang kedua, dan di antaranya haram hukumnya tetapi tidak batal sembahyang. Apa haram? Tapi sembahyang sah, apa dia? Seperti mendahului ia makmum akan imam dengan 1 rukun. Imam tak rukuk lagi. Imam dah habis baca surah Fatihah. Tapi imam tak rukuk lagi, makmum dah rukuk. Ini makmum mendahului imam hanya pada 1 rukun. Apa hukum dia? Haram. Dosa. Tapi sembahyang tak batal. Dengan 1 rukun. Yang bukan takbiratul ihram. Syaratnya yang dikatakan makmum mendahului imam 1 rukun tak batal tapi haram. Itu selain daripada rukun takbiratul ihram. Kalaulah makmum takbiratul ihram lebih dahulu dari imam, tak sah sembahyang makmum. Bukan takbiratul ihram dan salam. Sama juga. Salam tadi dah bagi tahu. Kalaulah makmum bagi salam sebelum imam bagi salam dan dia bagi salam tak ada niat mufaraqah, batal sembahyang dia. Haram dan batal. 2 tu tak boleh. Takbiratul ihram sebelum imam haram dan batal. Salam sebelum imam haram dan juga batal. Dengan syarat ia tidak berniat putus qudwah, iaitu ikutan imam. Maksudnya dengan tanpa ada niat mufaraqah. Dan ia masih tunggu di tempatnya. Seperti mendahului ia dengan rukuk. Selepas ia membaca Fatihah. Dah masuk waktu azan dulu kot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita sambung sikit lagi. Seperti mendahului ia dengan rukuk selepas ia membaca Fatihah atau dengan sujud selepas ia i'tidal. Haram. Tapi tak batal solat. Imam tak rukuk lagi, dia dah rukuk. Imam tak i'tidal lagi, dia dah i'tidal. Dia mendahului imam satu rukun. Perbuatan makmum yang macam ni, apa hukum dia? Haram. Solat batal tak? Solat tak batal. Walaupun tak batal, tetapi luput fadilat berjemaah. Tak dapat pahala. Baik. Dan antaranya makruh. Ada perbuatan makmum, hukumnya makruh. Dan luput ia pahala jamaah. Iaitu musawaqah. Perbuatan makmum serentak dengan imam. Bila perbuatan makmum serentak dengan imam, makmum serentak rukuk dengan imam, serentak i'tidal dengan imam, serentak sujud dengan imam. Ini hukumnya adalah makruh. Sembahyang batal tak? Sembahyang tak batal. Pahala jemaah dapat tak? Tak dapat. Dan antaranya, antara perbuatan makmum dengan imam ni ada yang hukumnya sunnah. Dan dapat fadilat jamaah dengan sempurna. Berapa banyak fadilat berjamaah? Iaitu 27 ataupun 25 darjah. Sembahyang berjamaah ni fadilat dia macam solat sendiri 27 kali. Macam solat sendiri 25 kali. Itu fadilat sembahyang berjamaah. Kita nak sembahyang yang sama sebanyak 25 kali, 27 kali. Rajin ke? Nak sembahyang sunat rawatib pun malas. Ni macam mana kita nak dapat fadilat sembahyang yang banyak dengan kita berjamaah. Sembahyang sekali tapi nampak dapat fadilat macam sembahyang 27 kali. Ini hukumnya sunat. Muwafaqah dengan imam. Iaitu kaifiat sembahyang jemaah yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Manakah perbuatan makmum yang sunnah? Perbuatan makmum yang sunnah adalah perbuatan makmum seperti sahabat. Iaitu dia muwafaqah. Setiap rukun tu dia buat setelah imam buat. Imam lakukan dulu baru makmum lakukan. Ini hukumnya adalah sunat. Dapat pahala sunat, dapat juga fadilat berjemaah. Okey. Seterusnya 24. Kita sambung kuliah akan datang. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya tutup? Kata ada, apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Yang tak baik itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Semoga kita dapat praktikkan dalam solat yang kita kerjakan sehari-hari. Sudahi majlis pada malam ini dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.